بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع الإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. نبي Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. InsyaAllah pada hari ini kita menyambung kembali muzakarah kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi kita dah sampai pada perbahasan adabus salah. Setelah mana kita tinggal muzakarah kitab ini dalam satu tempoh yang agak lamalah. InsyaAllah. Kita baca kitab Adabus Salah fa idza faraghta min taharatil hadathi wa taharatil khabathi fil badani was thiyabi wal makani wa min satril awrati min as-surwati ila rukbati fastaqbilil qiblata qa'iman muzawijan baina qadamayka bihaythu la tadummuhuma wastawi qa'iman waqra qul a'udzu birabbin nas تحصنا بها من الشيطان الرجيم وأحضر قلبك ما أنت فيه وفرغه من الوسواس وانظر بين يدي من تقوم ومن تناجي واستحيي أن تناجي مولاك بقلب غافل وصدر مشحون بوساوس أو بوساوس الدنيا وخبائث الشهوات واعلم أنه تعالى مطلع على سريرتك وناظر إلى قلبك فإنما يتقبل الله من صلاتك بقدر خشوعك وخضوعك وتواضعك وتضرعك. Jadi disebut dalam kitab ini adab-adab salat. فإذا فرغت من طهارة الحدث, bila mana kamu dah selesai daripada bersuci daripada hadas kecil dan hadas besar, wa taharatil khabath, juga dah selesai daripada menyucikan badan kamu daripada najis yang tidak dimaaf oleh syarak, fil badani wasiyabi wal makan, pada badan sehingga kamu telah membersihkan najis yang ada dalam hidung, dalam mulut, dalam telinga dan juga dalam mata. Wasiyab, kamu telah mensucikan pakaian kamu daripada najis dan setiap perkara yang kamu pikul untuk salat. Wal makan, juga tempat yang kamu nak salat. Jadi Syekh sebut bila mana kamu dah selesai daripada bersuci daripada hadas kecil, hadas besar, juga bersuci daripada najis pada badan, tempat tinggal, pada badan, pakaian dan juga tempat sembahyang. Wa min satril aurah, dan juga kamu telah selesai daripada menutup aurat daripada pusat hingga ke lutut. Ini aurat bagi lelaki lah. Sama ada lelaki itu merdeka ataupun hamba, maka auratnya ketika mana sedang salat ialah barang yang ada antara pusat dan lutut. Okey. Adapun pusat dan lutut itu sendiri bukan aurat, cuma wajib ditutup min babi ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Kemudian Syekh sebut fastaqbili al-qiblata, dan selepas itu maka hadapkanlah kamu akan dada kamu ke arah kiblat. Arah kiblat maknanya ainul kiblah, kena hadap kepada zatul Kaabah. Contoh ni Kaabah, dada saya kena hadap ke Kaabah. Kalau saya duduk tepi ni, maka saya kena mengereng sikit supaya apa? Supaya dada saya menghadap ke Kaabah. Jadi dalam mazhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, yang kita mesti hadap ialah zatul Kaabah, batang diri Kaabah tu sendiri. Kaabah tu sendiri. Kita tak boleh menghadap sekadar arah. Boleh? Ni Kaabah. Tepi dia ni tak dianggap sebagai arah Kaabah. Jadi kalau saya sembahyang, tak ni Kaabah, saya sembahyang, dada saya menghadap ke depan ni. Arah Kaabah lah tu, tapi bukan zatul Kaabah.
bukan Kaabah itu sendiri, bukan Ainul Kaabah itu sendiri, maka sembahyang saya tidak sah. Kerana apa? Saya hanya menghadap arah Kaabah dan bukan Zatul Kaabah. Jadi dalam mazhab kita mesti menghadap Ain Kaabah, Zatul Kaabah. Boleh? Tu cuma kalau kita dekat, kita hadap dengan yakinlah Zatul Kaabah tu. Kalau kita jauh, kita hadap Zatul Kaabah itu secara dhannan, secara dhan sahaja. Boleh? Okey, maka hadaplah kamu akan kiblat dalam keadaan kamu dah berdiri tegak. Muzawiyan baina qadamaika, muzawijan baina qadamaika. Muzawijan baina qadamaika ini maksud dia apa? Jadikan kaki kamu tu sama. Bila kamu berdiri tu kaki kamu sama. Bukan satu depan, satu belakang. Tak, dua-dua tu dalam keadaan sama. Tidak terkehadapan salah satu daripada yang lain. Boleh? Okey. Okey, itu kalau kita baca muzawijan. Muzawijan. Kalau kita baca muzawihan, sebahagian nusakh baca dengan muzawihan. Dan itu lebih ansab, lebih sesuai. Maknanya apa? Kalau muzawihan, kamu berdiri tegak dalam keadaan apa? Dalam keadaan kaki kamu tu jangan kamu rapatkan. Kaki kamu jangan kamu rapatkan. Malah renggangkan antara kaki dengan kaki sekadar shibr. Sekadar satu shibr. Iaitu sekadar satu apa ni? Jengkal. Jadi muzawijan, kalau kita baca muzawijan, maksud dia apa? Sembahyang dalam keadaan kaki sama rata. Jangan satu depan, satu belakang. Kalau kita baca muzawihan, maksud dia apa? Bila sembahyang tu, pastikan kaki kamu jangan rapat. Malah pisahkan sekadar satu je jengkal. Dan itu lebih sesuai dengan uslub ataupun ibarat selepas lah. Sebab Syekh sebut selepas tu. Fastaqbilil qiblata qa'iman muzawijan ataupun muzawihan baina qadamaika bihaitsu la tadummuhuma. Pisahkan antara dua kaki kamu, sekira-kira kamu jangan rapatkan. Pisahkan. Boleh? Pisahkan. Boleh? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang daripada seseorang itu sembahyang dalam keadaan apa? As-safan was-safat. As-safan ni sembahyang dalam keadaan kaki rapat. Berdiri tegak tapi kaki saling rapat. Tak. Juga Nabi larang sembahyang dengan sofan. Sofan ni kita sembahyang satu kaki duduk melekat ke bumi, satu lagi kita angkat. Yang tu Nabi larang lah. Boleh? Okey, wastawi qa'iman. Waqra, kemudian tegak molek lah. Tu maksud dia. Waqra, kemudian baca dulu. Sebelum sembahyang tu baca. Qul a'udhu bi rabbin nas. Qul a'udhu bi rabbin nas. Tahassunan biha minasyaitanir rajim. Supaya ayat itu, tujuan kita baca ayat itu sebelum sembahyang supaya dapat lindungi diri kita daripada apa? Daripada syaitan yang dilaknat, yang direjam lah. Boleh? InsyaAllah. Itu sunat sebelum kita sembahyang. Kemudian Syekh sebut wa ahdir qalbaka ma anta fih. Wa ahdir qalbaka ma anta fih. Dan hadirkan diri kamu apa yang kamu sedang lakukan sekarang. Itu maksud dia wa ahdir qalbaka ma anta fih. Hadirkan diri kamu ataupun hadirkan hati kamu terhadap apa yang kamu sedang lakukan sekarang, iaitu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa farrighhu minal wiswas. Dan kosongkan hati kamu daripada was-was. Was-was yang berkait dengan dunia. Wanzur baina yaday man taqumu. Dan kamu perhatikan di hadapan siapakah kamu berdiri. Waman tunaji, dan kamu perhatikan di hadapan siapakah kamu ataupun dengan siapakah kamu bercakap, menyeru. Wastahyi an tunajiya maulaka biqalbin ghafil wa sadrin mashhurin biwasawisid dunya wa khaba'ithis syahawat ya Rabb. Dan malulah kamu untuk menyeru ataupun memanggil Tuhan kamu, bermunajat dengan Tuhan kamu dalam keadaan hati yang lalai. Kita lah ni tak? Sepanjang sembahyang 30-40 tahun ni lalai sama. Wastahyi
Itu tujuan belajar tasawuf ni. Kita cari kita punya aib. Supaya kita dapat ubah diri lah. Bukan nak hantar orang. Orang lain tak khusyuk, aku seorang je khusyuk. Tak. Kita pun tak khusyuk semayang. Sedar-sedar habis semayang dah. Alhamdulillah. Jadi Imam Ghazali sebut apa? Wastahi an tunajiya maulaka biqalbin ghafil. Dan malulah kamu untuk kamu menyeru Tuhan kamu, bercakap dengan Tuhan kamu, dan sedangkan hati kamu lah lalai, wa sadri mashhun, sedangkan hati kamu dipenuhi oleh was-was dunia. Maksud was-was dunia maknanya apa? Hati kamu fikir tentang dunia. Barang hilang. Tak. Tengah hari nak makan apa? Petang hang nak pergi main pantai ke, nak pergi main mandi sungai ke dengan anak-anak. Tak, malam kang mungkin nak pergi apa? Makan di McD ke apa. Fa khaba'is syahwat. Dan hati kamu penuh dengan apa? Hawa nafsu. Boleh? Okey. Wa'alam annahu ta'ala mutali'un ala sarirati, dan ketahuilah olehmu sesungguhnya Allah Ta'ala itu muttali'un. Muttali'un ni makna alimun, tahu. Ke atas apa yang bermain di dalam hati kamu. Wa nadhirun ila qalbik, Allah Ta'ala pandang kepada hati kamu. Fa inna ma yataqabbalu Allahu min salatika biqadri khushu'ika wa khudu'ika wa tawadhu'ika wa tadarru'ika. Adapun Allah Ta'ala itu hanya menerima daripada salat kamu itu sekadar ataupun sejauh mana ataupun sekadar khusyukan kamu. Khusyuk ni mana hudurul qalb, kehadiran hati. Wa khudu'ika, khudu' maknanya apa? Suku ni al-jawarih, ketenangan ataupun kediaman kita punya anggota. Tak garu sana, tak garu sini. Tak pandang sana, tak pandang sini. Wa tawadhu'ik, tawadhu' ni rasa kehinaan. Wa tadarru'ik maknanya khulusika fi du'a, keikhlasan kamu dalam berdoa. Jadi dia pentinglah. Disebut kat sini, adapun Allah Ta'ala itu hanya menerima daripada salat kamu sekadar khusyuk, khudu', tawadhu' dan tadarru' kamu. Dengan makna kalau kita sembahyang tidak ada khusyuk, tak, ya Rabb, maka Allah Ta'ala tidak terima apa-apalah. Sembahyang itu mampu menggugurkan kefarduan sembahyang. Tak, tapi pada sudut penerimaan Allah Ta'ala hanya menerima yang jamil, yang cantik sahaja. Sama-samalah kita berusaha untuk mendapatkan khusyuk dalam salat. Tak. Sembahyang sejak daripada bala, umur 15 tahun sampai umur 65 tahun. Tak pernah rasa bimbang, tak pernah rasa risau, tak ada usaha untuk dapatkan khusyuk dalam sembahyang. Ya. Moga-moga Allah bagi kita keikhlasanlah dalam beribadat. Wa'budhu fi salatika ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Dan beribadatlah kamu kepada Allah Ta'ala di dalam sembahyang kamu, ka'annaka tarah, seolah-olah kamu melihat Allah. Seolah-olah kamu melihat Allah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Fa in lam takun tarah, manakala kamu tak boleh nak anggap Allah Ta'ala sedang melihat kamu, maka anggaplah semula. Wa'bud fi salatika ka'annaka tarah. Beribadatlah kamu di dalam salat kamu kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Kamu melihat Allah. Kalau tak mampu buat begitu, maka cukuplah, memadailah kamu hadirkan dalam hati kamu muraqabatullah, iaitu Allah Ta'ala memandang kamu. Allah Ta'ala memandang kamu. Fa in lam yahdur qalbuka wa lam taskun jawarihuka liqusuri ma'rifatika bi jalalillahi ta'ala, faqaddir anna rajulan salihan min wujuhi ahli baitika yanzuru ilaik liya'lama kaifa salatuka, fa inda dhalika yahduru qalbuka wa taskunu jawarihuka, thumma rji' ila nafsika wa qul ya nafsas su'i ala tastahyin min khalikiki wa maulak. إذ قدرت اطلاع عبد ذليل من عباده عليك وليس بيده ضرك ولا نفعك، خشعت جوارحك وحسنت صلاتك، ثم إنك تعلمين أنه مطلع عليك ولا تخشعين لعظمته. أهو تعالى عندك أقل من عبد من عباده؟ فما أشد طغيانك وجهلك وما أعظم عداوتك لنفسك. Jadi Syekh kemudian Maulana Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala
datangkan kita cara untuk kita khusyuk dalam sembahyang. Antaranya ialah ni sebut dalam kitab ni. Kalau kamu tak mampu hadir hati ketika solat, hati lalai kepada perkara dunia, dalam masa yang sama tidak boleh tenang anggota kamu untuk menghadap Allah. Maknanya duduk pandang kiri, pandang kanan, garu sana, garu sini. Mata pula toleh ke depan, toleh ke belakang. Tengok jenama kain plekat, mangga. Ni mahal ni. Ni jenama benda ni. Dah berapa ribu apa tu? Apa kain, apa nama tu? Ala kulli hal. Maka ketika itu Maulana Syekh Abu Hamid Al-Ghazali sebut, fa in lam yahdur qalbuka wa lam taskun jawarihuk, kalau kamu tidak khusyuk. Sebab apa tak khusyuk ni? Kusuri ma'rifatik, sebab kelalaian kamu ataupun kekurangan pengetahuan kamu terhadap kebesaran, keagungan jalal Allah Ta'ala. Kamu kurang tahu tentang perkara tersebut. Maka Imam Ghazali sebut, faqaddir anna rajulan salihan min wujuhi ahli baitika yanzuru ilaik. Maka takdirkan ada seorang pemuda yang salih, tak, daripada keluarga kamu, yang ada martabat lah, orang yang baik daripada keluarga kita, tak, kita bayangkan dia sedang tengok kita sembahyang. Supaya apa tu, liya'lama kaifa salatu, supaya kamu tahu ketika mana kamu takdirkan ada orang lain, contoh ayah kita orang yang baik, tak, kamu takdirkan ayah kamu melihat kamu sedang sembahyang. Ketika itu kamu sembahyang macam mana? Fa inda dzalika yahduru qalbuk, hati kamu hadir. Tak, kamu tak ada garu sana, garu sini, pandang sini. Tak, maka ketika itu Syekh Imam Ghazali sebut, thumma rji' ila nafsi, kemudian kamu kembalilah kepada nafsu kamu, kepada diri kamu, dan kamu katakan kepada diri kamu, ya nafsas su, wahai jiwa yang jahat, yang jelek, yang busuk, ala tasdahi min khaliqika wa maulak, tidakkah kamu malu terhadap Tuhan kamu yang menciptakan kamu dan Tuhan yang menjaga kamu? Id qaddarti tila'a 'abdin dhalilin min ibadihi 'alaika wa laysa bi yadihi dur'uka wa la naf'u khash'at jawarihuk. Tidakkah kamu malu terhadap pencipta kamu, terhadap orang yang menjaga kamu, iaitu Allah? Bila mana kamu mentakdirkan seorang hamba yang hina daripada kalangan hamba-hamba Allah Ta'ala, tak, kamu takdirkan hamba tu, orang tu melihat kamu sembahyang, sedangkan hamba tu tidak ada kekuatan untuk memberi manfaat dan mudarat kepada kamu. Ketika itu khash'at jawarihuk, dah anggota tubuh badan kamu tenang dan sembahyang kamu menjadi comel loteh. Tak. Kemudian summa innaka ta'lamin annahu muttali'un alaik, sedangkan dalam masa yang sama kamu tahu Allah Ta'ala tu sentiasa melihat kepada kamu, tapi kamu tidak khusyuk ke atas Allah Ta'ala, kepada kebesaran Allah Ta'ala. Maka Syekh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid bertanya, ahwa ta'ala indaka aqallu min amrin min ibadih, adakah Allah Ta'ala tu levelnya, martabatnya lebih hina daripada martabat ayah kamu ataupun hamba-hamba Allah Ta'ala yang lain? Fama asyaddatu yanaki wa jahlaki, betapa buruknya, betapa besarnya kejahatan kamu dan kejahilan kamu. Fama a'zama adawataki li nafsi, dan berapa besarnya musuh hati kamu terhadap diri kamu. Maka Syekh sebut, wa'alij qalbaka bihadhihi al-hiyali fa'asahu an yahdura ma'aka fi salatika, fa innahu laysa laka min salatika illa ma aqalta minha, wa amma ma ataita bihim al-ghaflah was-sahwi fa huwa ila al-istighfar wa at-taghfir ahwaju. Maka rawatlah hati kamu dengan hilah ini. Moga-moga hati kamu khusyuk ketika mana kamu salat. Kerana sesungguhnya bahagian kamu pada sudut pahala ketika mana kamu salat hanyalah apa ataupun waktu ataupun qadar yang kamu khusyuk daripada salat. Kamu salat 5 minit, khusyuk dalam setengah 30 saat, maka pahala hanya dapat 30 second, 30 saat. Adapun apa yang kamu salat, sembahyang dalam keadaan lupa dan lalai kepada Allah Ta'ala, maka sembahyang begitu lebih memerlukan kepada istighfar kepada Allah Ta'ala, juga memerlukan kepada takfir. Takfir ni mana apa? Kafarah.
Jadi solat kita dah kurang. Perlu kepada sedekah, perlu kepada baca Quran, perlu kepada amalan-amalan yang baik yang lain lah untuk cover kekurangan yang ada dalam solat. Salat rawatib dan sebagainya. Selesai. Fa idza hadara qalbuka fala tatruk al-iqamata wa in kunta wahdak. Okey. Dan bila mana telah hadir hati kamu, maka jangan kamu tinggal iqamah. Iqamat. Tak. Wa in kunta wahdak, sekalipun kamu nak sembahyang seorang diri, ni pun susah ni. Baca boleh, nak buat lupa sakmo. Tak. Jadi sebelum kita sembahyang, walaupun kita sembahyang seorang, sebenarnya sunat kita azan dahulu, kemudian kita qamat dahulu. Jadi Syekh pesanlah. Wa in intadharta hudura jama'atin fa'adhin thumma aqim. Fa idza aqamta fanwi wa qul fi qalbika uaddi fardhu adh-dhuhri lillahi ta'ala. Dan bila mana kamu menunggu kehadiran jemaah yang lain untuk sembahyang bersama kamu, maka Syekh sebut fa'adhin, maka azanlah. Kemudian apa? Thumma aqim, kemudian qamatlah. Fa idza aqamta, bila mana kamu dah qamat, nak sembahyang dah ni, dah habis qamat dah. Fanwi wa qul fi qalbika, maka kamu berniatlah tak di dalam hati kamu, sahaja aku mengerjakan fardu zuhur kerana Allah Taala. Wal yakun dhalika hadiran fi qalbika inda takbirika wa la ta'zub anka an-niyyatu qabla al-faragh min at-takbir. Dan usahalah sedaya upaya untuk niat itu hadir dalam hati kamu bermula daripada start takbir Allahu Akbar sahaja aku solat fardu zuhur. Hadirkan niat itu bermula daripada Allah sehinggalah akbar. Tak, kerana itu yang diwajibkan di sisi Imam Asy-Syafi'i. Cumanya itu dianggap sebagai satu kesempurnaan sahaja di sisi Imam Al-Haramain. Boleh? Jadi dalam mazhab Syafi'i memadai sahaja aku salat fardu zuhur. Tak, niat itu kita hadirkan bising bunyi ayam. Sahaja aku salat fardu zuhur itu memadai kita hadirkan ketika mana apa? Ketika mana kita sahaja aku salat fardu zuhur itu memadai kita hadirkan ketika mana lafaz Allah ataupun akbar. Jadi kita sebut Allah dalam hati sahaja aku salat fardu zuhur. Akbar. Ketika akbar niat dah tak ada. Dah ta'zubu ankan niyyah, mana hilang dah niat daripada hati kamu. Sudah memadai. Ataupun Allah, ketika sebut Allah sahaja aku salat fardu zuhur tidak ada. Bila sebut akbar barulah hadir niat tersebut juga sudah memadai. Boleh? Okey, terus. Warfa' yadaika inda takbir ba'da irsalihima awwalan. Warfa' ila hadwi mankibaika wa huma mabsutatan wa asabi'uhuma manshuratun. ولا تتكلف ضمها ولا تفريجها بحيث تحاذي بإبهاميك شحمتي أذنيك وبرؤوس أصابعك أعلى أذنيك وبكفك منكبيك وإذا استقرتا في مقرهما فكبر ثم أرسلهما برفق ولا تدفع يديك عند الرفع والإرسال إلى قدام دفعا ولا إلى خلف رفعا. Kemudian Maulana Syekh sebut apa? Warfa', kemudian angkatlah tangan kamu ketika takbir. Ba'da irsalihima Allah. Macam mana ni? Di sini Imam Ghazali dalam kitab ni disebut warfa' yadaika inda takbir ba'da irsalihima. Allah. Tekan gitu. Sekejap warfa' yadaika inda mungkin masuk ba'da irsalihima tu masa sebelum sembahyang tak? Warfa' yadaika inda takbir. Baca sikit dalam syarah sebab apa?
فارفع يديك عند إرادة التكبير بعد إرسالهما أولا إلى حذو منكبيك وهما أي اليدان مبسوطتان. Mungkin maksud dia warfa' yadaika inda takbir ba'da irsalihima. Mana selepas daripada irsal tangan kamu sebelum sembahyang lah, irsal ni lepas macam ni. Lepas kat tepi tak. Lepas tu irfa' yadaika, angkat tangan kamu ketika takbir. Allahu akbar. Boleh. Itu yang saya faham lah. Kemudian saya sebut kat situ cara nak angkat ialah Allahu akbar. Allahu akbar. Tak. Jadi ketika A, bila sebut A tu terus tangan kita angkat. Allahu akbar. Bila bar, tangan kita dah duduk di bawah dada atas pusat. Kemudian tangan macam ni. Boleh. Dalam keadaan kita punya ibu jari ni berbetulan dengan cuping telinga ni. Lepas tu bahagian atas ni berbetulan dengan atas ni. Lepas tu tangan kita ni berbetulan dengan bahu. Gini. Jangan gini. Ataupun gini. Ataupun gini. Allahu akbar. Leweh. Orang malas. Tak, jadi angkat. Allahu akbar. Tapak tangan menghadap ke kiblat. Yang kadang renggang sikit lah. Renggang. Jangan rapat. Renggang sikit. Boleh? Jadi beberapa perkara kita perlu perhatikan bila angkat tangan. Allah. Tapak tangan menghadap ke kiblat. Lepas tu tangan jangan rapat, renggangkan sikit. Mana berbetulan dengan bahu. Jangan kat tepi ni. Boleh? Kemudian kita punya ibu jari ni berbetulan dengan syahmatul udhun. Kemudian atas ni. Yang atas ni berbetulan dengan atas ni. Kat bahagian atas telinga ni lah. Lepas tu saya sebut jangan takalluf. Jangan ukur. Allah. Duduk depan cermin. Ukur. Betul tak? Berbetulan. Malah ikutlah tabiat biasa. Allahu akbar. Ikut adat, ikut tabiat biasa kita angkat tangan. Jangan takalluf. Duduk depan cermin ataupun suruh orang perhati. Betul tak? Tangan aku ni, ibu jari berbetulan dengan ni, atas ni berbetulan dengan ni. Tak perlulah. Malah kita sekadar angkat gitu pun kita dah tahu tangan kita tu berbetulan dengan apa yang disuruh oleh syarak. Irsal menghantar bagi kedua tangan ke ustaz. Itulah. Makna irsal tu saya faham. Cuma maksud kat sini warfa' yadaika inda takbir ba'da irsalihima. Mana selepas irsal, mana sebelum kita sembahyang, kita irsal tak? Lepas tu irfa' yadaika inda takbir, angkat tangan. Allahu akbar. Ataupun maksud dia sebelum takbir tu warfa' yadaika inda takbir ba'da irsalihima. Angkat tangan, kedua tangan kamu ketika takbir selepas irsal. Takkan Allah mana? Nak buat lagu mana? Allah. Mana Allah sebut Allah tu tangan kat bawah. Allahu akbar. Wana Ustaz Ahmad Faris. Ustaz Ahmad Faris kita. Betul tak? Masuk warfa' yadaika inda takbir ba'da irsalihima. Maknanya sebelum sembahyang tu irsal. Tak? Lepas tu Allahu akbar. Bila Ustaz Allah habis dengan bar, kita bawa angkat tak? Lepas tu letak kat sini. Yang saya faham gitulah. Allah alam. Kerana syarah pun dia tak syarah banyak. Sebab cara nak angkat takbir ni pun ada khilaf dalam 3 pandangan tak silap. Ada takbir dulu baru angkat tangan, ada angkat tangan dulu baru takbir. Yang semua kita buat berbetulan lah. Berbetulan angkat takbir, berbetulan kita sebut Allah, dalam masa sama tu kita angkat tangan. Habis bar, habis juga. Bila habis bar, tangan kita dah di perut kita ni, di bawah dada, di atas pusat. Allahu a'lam. Baca balik.
وارفع يديك عند التكبير بعد إرسالهما أولا إلى حذو منكبيك وهما مبسوطتان. Mabsutatan maksud dia apa dia? Yang genggam, mabsut buka. Asabi'uhuma mansyurah. ولا تتكلف ضمها ولا تفريجها بحيث تحاذي بإبهاميك شحمتي أذنيك وبرؤوس أصابعك على أذنيك وبكفيك منكبيك فإذا استقرتا في مقرهما فكبر. فإذا استقرتا أي اليدان في مقرهما كما ذكر فكبر أي ابتدئ التكبير مع إحضار النية المتقدمة كذا في الإحياء. قال ابن حجر مع النووي والأصح أن الأفضل في وقت الرفع أن يكون مع ابتداء التكبير. وقال الونائي ويستحب انتهاء التكبير مع وضع اليدين. Jadi kalau tengok dalam kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali ni, tak, fa idza istaqarrata, bila mana dua tangan tu dah berada pada tempatnya, iaitu ketika mana tangan tu dah di atas ni, ketika itu barulah apa? Barulah takbir. Jadi dalam kitab Bidayatul Hidayah sebut Allahu Akbar. Jadi ketika angkat tu jangan takbir lagi. Angkat tangan dulu. Kat sini barulah Allahu Akbar. Dekat bawah dalam syarah Maraqil Ubudiyah ni disebut, Imam Ibnu Hajar berkata, Ma'an Nawawi ni mungkin syarah Tuhfah lah, yang lebih asah dan lebih afdal, yang lebih asah ialah yang lebih asah ialah waktu mengangkat tangan bermula ketika mana kita mula lafazkan Allahu Akbar. Nah tu maknanya apa? Yang lebih tepat gini, Allahu Akbar gitu. Bila kita sebut Allah, tangan tu angkat. Bila kita angkat tangan, lafaz Allah terus kita ucapkan Allahu Akbar. Tak, cuba dalam kitab Bidayatul Hidayah sebut fa idza istaqarrata fi maqarrihima. Bila mana bila mana dua tangan tu dah mustaqir pada tempat keduanya, iaitu pada ketika tangan tu di atas, barulah kita mulakan dengan Allah. Jadi angkat dulu sampai tangan sini, barulah kita sebut Allahu Akbar. Itu di dalam kitab ini sebagaimana disebut dalam kitab Al-Ihya. Selesai kat situ. Kalau ada salah terang ni beritahulah. Saya tengok syarah tu je. Saya faham gitu. Wa idza istaqarrata fi maqarrihima fakabbir thumma arsilhuma birifqin wa la tadfa' yadayka inda ar-raf'i wal irsali ila quddamin daf'an wa la ila khalfin raf'an la tanfudhuma yaminan wa la shimalan fa idza arsaltahuma fasta'nif raf'ahuma ila sadrika wa akrim al-yumna biwad'iha 'ala al-yusra. Okey. Jadi selepas takbir tu, lepaskan secara perlahan. Lepaskan, kemudian tak ada ni lah. Jangan angkat takbir, lepas tu lepas secara kuat lagu tu. Boleh. Jadi wala tadfa' yadayka inda ar-raf'i wal irsali ila quddamin daf'an wala ila khafin raf'an. Maksud dia apa? Ketika angkat tu jangan kita ni. Allahu Akbar. Nak angkat tu memang angkat sungguh. Mana tarik daripada belakang. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Jangan buat lagu tu lah. Malah tangan duduk kat tepi, waktu takbir angkat tangan Allahu Akbar, habis takbir letak terus di bahagian atas pusat gitu. Lebih kurang maksud dia. Okey. Bila dan selepas mana kamu jatuhkan tangan tu, irsal tangan kamu tu, fasta'nif raf'ahuma ila sadrik. Lain sikit cara Imam Ghazali ni. Fa idza arsaltahuma ba'da takbir fasta'nif raf'ahuma ila sadrik.
Okey, faham dah. Ba'dal irsal wa idza aradta qira'at al-Fatihah. Jadi yang biasa kita buat lagu ni. Allahu akbar. Gitu. Allahu akbar. Betul. Itu yang biasa kita buat lah. Imam Ghazali sebut dalam kitab ni, dalam Bidayatul Hidayah, cara dia lagu ni. Angkat tangan dulu. Sampai tangan kat sini, barulah sebut Allahu akbar. Lepas bar tu, jatuhkan tangan kat bawah. Sebab tu lah tadi Imam Ghazali sebut, ketika nak angkat tu jangan 1, 2, 3. Lepas tu lepas pula. Lepas sampai ke belakang. Buat relax sudah lah. Tak. Lepas sampai ke belakang, ada budak ke kat belakang tu, maka menampar orang kita. Saya saja. Boleh? Jadi, macam mana cara dia? Allah. Semula. Allahu akbar. Irsal dulu. Tak kat tepi dulu. Lepas tu apa? Fa idza arsaltahuma, bila kamu dah letak tangan kamu di sisi, fasta'nif raf'ahuma, angkat semula tangan kamu kepada dada kamu. Boleh? Tu boleh. Dan muliakan tangan kanan dengan cara letakkan tangan kanan itu ke atas tangan kiri macam ni. Wanshur asabi' al-yumna ala tuli dhira'ika al-yusra wa qabit biha ala qu'iha wa qul ba'da at-takbir. Lepas tu cara pegang lagu ni. Boleh nampak? Dua tangan ni kata dalam syarah tu. Wanshur asabi' al-yumna, sebarkan ataupun unsurnya apa? Tunjukkan jari tangan kamu iaitu musabbihah dan juga wusta ke sana. Kemudian waqbit biha, baki tangan tu tak, iaitu ibham khinsir binsir kamu pegang. Jadi gini. Saya buat atas sikit supaya nampak. Boleh gini ha. Jadi dua tangan ni ke sana, lepas tu yang lain tu kita pegang. Gitu. Boleh. So, cara yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Allah Rabbi. Waqul ba'da takbir. Nampak empat dah. Nah, kamu katakan selepas takbir Allahu akbar kabira walhamdulillah. Jadi selepas kita takbir Allahu akbar, lepas tu kita baca doa al-istiftah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian baca lagi thumma qra wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Terjemah ringkas dia. Allah yang Maha Besar, segala puji bagi Allah, dan walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, dan segala puji bagi Allah pada waktu siang dan malam. Kemudian kita baca wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifa, dan aku hadapkan muka aku, muka tu makna diri kita lah, tak, kepada Tuhan yang menciptakan tujuh petala langit dan bumi. Hanifan ni dalam keadaan kita ni apa? Cenderung daripada agama-agama yang lain dan menuju kepada agama Islam dan berpegang kepada agama Islam. Musliman, dalam keadaan kita menyerah kepada Allah Ta'ala. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk tergolong daripada golongan orang yang musyrik. Dan sesungguhnya salat aku, wa nusuki, ibadat aku, kehidupan aku dan mati aku, lillahi rabbil alamin, bagi Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam semata-mata. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dan tiada sekutu bagi Allah Ta'ala, dan aku termasuk dalam golongan orang-orang yang muslim, orang-orang yang beriman. Boleh? Thumma qul. Selepas tu kita pun baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam syarah dia sebut sebelum baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sunat diam seketika. Maknanya wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Diam sekadar subhanallah. Kemudian barulah kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tujuannya apa diam? Nak pisahkan antara doa iftitah dan juga a'udzubillah. Boleh? Supaya orang tak sangka a'udzubillah itu termasuk di bawah doa iftitah. Sedangkan bukan begitu. Iftitah satu perkara, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, at-ta'awudz itu satu perkara yang lain. Jadi elok kita pisahkan antara dua benda tu dengan qadar subhanallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada sebut a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim.
Yang paling syamil ialah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. ثم قرأ الفاتحة بتشديداتها واجتهد في الفرق بين الضاد والظاء في قراءتك في الصلاة. Kemudian bacalah Fatihah. Itu pun samalah, lepas a'udzubillahi minasyaitonirrajim, diam seketika, sekadar subhanallah, barulah bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu baca Fatihah, raikan seluruh sabdu yang ada pada Fatihah. Boleh? Ada berapa sabdu? 14. Betul tak? Boleh? Kemudian berusaha bersungguh-sungguh untuk bezakan antara huruf dad dan juga huruf dha. Jangan tukarlah. Perincian tentang hukum hakam ni dalam bab fiqh lah. Dalam tu pun kat syarah tu pun ada tulis. Secara ringkas kita sebut, kalau sengaja kita sebut tukar dad kepada dha sedangkan kita mampu, maka sembahyang batal. Waladzallin. Kita sebut, kita tukar dad jadi dha sedangkan kita mampu, sembahyang batal. Kalau kita tersilap, sepatut sebut waladzallin tapi kita sebut waladzallin, maka kita sebut sembahyang tak batal, cuma kalimah tu batal. Kena ulang balik dalam keadaan betul lah. Kena sebut semula ayat tersebut dengan keadaan kamu sebut dad itu dengan dad. Boleh? Ustaz, dia belajar dah, tak lepas-lepas. Dad tu jadi dha pakai cerah. Yang tu tidak ada masalah, dimaaf, sembahyangnya sah. Boleh? Waqul amin. Selepas baca Fatihah, juga disunatkan diam sekejap, sekadar subhanallah. Lepas tu sama-sama kita sebut amin secara mad. Amin. Ataupun secara qasr. Qasr ni tu pendekkan sikit. Amin. Tak. Jadi amin itu mad. Qasr amin. Kalau qata' amin. Boleh banyak wajah lah. Boleh? Tu. Boleh? Cuma yang afdal ialah amin. Wala tasilhu, Syekh pun sebut wala tasilhu biqaulika waladdallin wasla. Maknanya jangan sambung. Jangan sebut amin, jangan sebut waladdallin amin. Mana sambung terus tak, malah diam sebentar. Yang kita buat kat surau masjid tu betul lah tu. Waladdallin amin. Kita diam sebentar. Itu memang sunat. Memang disunatkan. Supaya terbeza antara Fatihah dan juga At-Ta'min. Wal jahar bil qiraati fi as-subhi wal maghribi wal insya' a'ni fi rak'ataini al-ulayaini illa an takuna ma'muman wa jahar bit ta'min wa qra' fi as-subhi ba'da al-Fatihati min as-suwar at-tiwal min al-mufassal wa fi al-maghribi min qisarih وفي الظهر والعصر والعشاء من أوساطه نحو والسماء ذات البروج. Jadi selepas tu saya sebut, maka baca kuat. Baca kuat. Wajhar. Baca kuat ni kita baca sehingga orang lain dengar. Kalau sir, kita baca kita seorang dengar. Sir bukan maksud dia kita baca, kita pun tak dengar. Itu bisik. Kalau bisik tak sah sembahyang. Sir maknanya kita baca, kita seorang dengar. Ataupun orang sebelah ni mungkin dengar sikit-sikit apa yang kita ucapkan, lafazkan. Kalau al-jahar maknanya kita baca kuat. Sehingga orang keliling kita yang duduk dekat dengan kita dia dengar. Jadi sunat kita baca kuat pada salat subuh, maghrib dan isyak. Tak. Maksud dia apa? A'ni fi rak'ataini al-ulayaini, pada dua rakaat pertama lah salat maghrib dan dua rakaat pertama salat isyak. Salat subuh dua rakaat yang dah memang dua rakaat dah sebut dah lah. Illa atakuna ma'muman wa jahar bit ta'min. Melainkan kalau kamu makmum. Kalau kamu makmum, tak payahlah baca kuat. Fatihah. Boleh? Kalau makmum baca perlahan Fatihah. Selepas imam ambil Fatihah, kita amin sama-sama, lepas tu kita baca perlahan Fatihah. Tapi kalau sembahyang seorang, tak, kita sembahyang subuh, maghrib, isyak, sembahyang seorang ni, sunat kita baca kuat. Begitu juga bagi imam, sunat baca kuat. Wajhar bit ta'min, juga kuatkan baca ta'min sekalipun kita sembahyang seorang. Entahlah lagi kalau sembahyang dengan imam. Amin. Wa qara' fi subhi ba'da al-Fatihah, dan ini surah-surah yang sunat kita baca ketika mana
kita sembahyang. Wa qara' fi subhi ba'da al-Fatihah, dan bacalah oleh kamu dalam salat subuh. Selepas mana kamu baca al-Fatihah, kamu baca apa? Minas suwarit tiwal minal mufassal. Jadi salat subuh kita baca apa? Tiwalul mufassal. Tiwalu al-mufassal. Al-mufassal ni maksud dia apa? Bermula daripada Hujurat berakhir dengan An-Naba. Mana sini hilang dah. Wa qara' fi subhi ba'da al-Fatihah min as-suwaril at-tiwal, daripada surah-surah yang panjang lah. Dipanggil sebagai tiwalul mufassal, tiwal mufassal. Jadi salat subuh kita baca surah yang apa? Yang panjangnya lebih kurang dengan surah Al-Mursalat. Lebih kurang dengan panjangnya dengan surah Al-Mursalat. Wa fil maghribi min qisarih, dalam salat maghrib kita baca qisarul mufassal. Qisarul mufassal ni daripada ad-duha sampai ke akhir Quran. Maknanya ayat-ayat yang dalam 1/3 Quran gitulah. Panjang dia tu. Tak, itu solat maghrib. Kita sunat baca ayat Quran, surah yang panjangnya tak terlalu panjang, sekadar 1/3 daripada satu muka surat. Tak, dalam 5 baris, 6 baris gitu. Itu bagi solat maghrib. Fi dhuhri wal asri wal isya, dalam solat zuhur, asar dan isya kita baca awsatul mufassar. Awsatu kita baca apa? Awsatul mufassal. Seperti seperti surah was-sama'i dzatil buruj. Was-sama'i dzatil buruj dalam semuka gitu. Lebih kurang. Boleh? Jadi kalau kita nak tengok solat subuh kita baca dalam kita baca satu surah yang agak panjang, satu surah yang agak panjang dalam selai. Selai itu maknanya 2 muka. Tak. Kalau solat maghrib kita baca surah yang panjangnya setengah muka surat ataupun 1/3 daripada satu muka surat. Adapun solat zuhur, asar dan isyak kita baca surah yang panjangnya lebih kurang apa? Satu muka ataupun satu muka surat lebih sikit. Tak. Tu. Boleh? Lebih kurang gitulah. Panjang dia itulah, sudut panjang dia tu. Boleh tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam kitab fiqh disebutlah secara terperinci serta khilaf apakah dimaksudkan tiwalul mufassal, apakah dia dimaksudkan dengan qisarul mufassal, apa yang dimaksudkan dengan satu lagi apa tadi? Awsatul mufassal. Dan pada tiwalul mufassal tu rasa ada khilaf antara Imam Ar-Rafi'i dan Imam Nawawi, bermula daripada mana habis kat mana. Saya pun tak ingat. Kita tengok balik. Okey, wa fil maghribi min qisarih wa fi adh-dhuhri wal asri wal isya min awsati nahwa as-sama'i dhatil buruj wa ma qarabaha min as-suwar wa fi as-subhi fi as-safar. Kemudian dalam salat subuh ketika mana kita sedang safar, tak, kita sunat baca qul ya ayyuhal kafirun, itu pada rakaat pertama. Kemudian qul huwallahu ahad pada rakaat kedua. Boleh? Jadi tiwalul mufassal, qisarul mufassal dan juga awsatul mufassal itu ketika mana kita hadar, ketika mana kita berada di rumah bermukim. Tapi bila mana kita musafir, safar, tak, maka disunatkan kita baca apa dia? Rakaat pertama dan sembahyang itulah apa-apa sembahyang. Rakaat pertama kita baca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua kita baca qul huwallahu ahad. Boleh? Dan 2 surah ini dinamakan sebagai surah Al-Ikhlas. Qul ya ayyuhal kafirun dinamakan surah Al-Ikhlas. Surah Qul huwallahu ahad juga dinamakan surah Al-Ikhlas. Sebab apa surah Al-Kafirun dinamakan surah Al-Ikhlas? Sebab padanya ada keikhlasan ataupun keikhlasan, kita nak sebut tak? Ikhlas ni apa? Pure. Ikhlas. Pada surah Al-Kafirun ada keikhlasan ibadat dan juga beragama. Dan ada pun pada surah Qul huwallahu ahad ada keikhlasan ataupun kesatuan lah, kita sebut ikhlas. Kesatuan pada sudut tauhid. Tak bercampur, ikhlas ni tak bercampur dengan perkara yang lain. Contoh beribadat dengan ikhlas, mana beribadat hanya kepada Allah, tidak bercampur
dengan tujuan lain. Jadi surah Al-Kafirun dinamakan surah Al-Ikhlas kerana padanya fokus hanya pada ibadat dan juga agama. Kesucian pada sudut ibadat dan agama. Adapun Qul Huwallahu Ahad, kesucian ataupun fokusnya hanya pada sudut tauhid. Keikhlasan pada sudut tauhid. Juga disunatkan baca surah Qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat pertama dan Qul Huwallahu Ahad pada rakaat kedua pada sembahyang apa? 2 rakaat solat fajar, 2 rakaat subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Begitu juga solat tawaf dan juga tahiyatul al-masjid. Boleh? Baca sikit lagi. Ni anak habis bab ni. Tak jadi habis lagu ni baca. ولا تصل آخر السورة بتكبير الركوع ولكن افصل بينهما بمقدار سبحان الله. Dan jangan kamu sambung akhir surah dengan rukuk. Dengan takbir rukuk. Maknanya contoh kita baca walam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti sekejap, barulah Allahu akbar rukuk. Jangan sambung. Maknanya jangan baca begini. Walam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar. Malah pisahkan sekadar subhanallah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti sekejap, barulah Allahu akbar. Barulah kita sebut Allahu akbar untuk rukuk. Wa qum fi jami'i qiyamika mutriqan qasiran nadharaka ala musallak. Dan jadikan pada keseluruhan kamu berdiri dalam keadaan kepala tunduk dan pandangan mata kamu hanya kepada tempat sujud. Fadzalika ajma'u li hammika wa ajdaru li huduri qalbika. Kerana itu lebih lebih moleklah untuk menghadirkan hati ketika menasah salat. Jadi sembahyang kepala tunduk, mata menghadap tempat sujud. Jangan sembahyang gini. Kepala ke depan, mata tempat sujud. Tak, kepala tunduk. Mata pandang tempat sujud. Walaupun depan Nabi, walaupun depan Kaabah. Kita sunat pandang tempat sujud. Boleh? Sikit lagi kita baca. Wa iyyaka an taltafita yaminan wa shimalan fi salatika. Thumma kabbir lirruku' warfa' yadayka kama sabaq. Dan hendaklah kamu menjauhi daripada iltifat ke kanan ke kiri. Tak sembahyang, orang masuk pintu kanan dia pandang. Dan hati yang abu ni. Lepas tu orang masuk pintu kiri dia pun pandang. Zaid. Lepas tu orang masuk pula pintu kanan. Mana Pak Karim lambat hari ni mari. Dalam hati dia tak bertahadus bin nafs. Jadi jangan pandang kanan, jangan pandang kiri, malah pandang tempat sujud sahaja. Wa iyyaka an taltafita yaminan wa shimalan. Malah kalau kita pandang kanan kiri itu dengan niat bermain, batal sembahyang. Batal sembahyang. Dalam sembahyang ni tak boleh masuk permainan. Bermain tak boleh walaupun sedikit. Anak kita mari depan, kita pun kenyek mata gitu. Dah nak bagi dia senyum, batal sembahyang. Wa iyyaka an taltafita yaminan wa shimalan fi salatika. Dan hendaklah kamu berjaga-jaga daripada memandang ke kanan dan ke kiri ketika mana sedang salat. Tsumma kabbir lirruku'. Kemudian kamu bertakbir untuk rukuk. Kemudian kamu bertakbir untuk rukuk. Warfa' yadayka kama sabaq. Angkatlah tangan kamu sebagaimana telah lalu. Maknanya habis baca Fatihah, takbir untuk rukuk. Allah. Cara dia apa? Allah. Tangan kat sini baru kita start turun. Bila nak sebut bar, bila tangan kita dah sampai di lutut. Jadi cara untuk rukuk ialah begini. Allah. Bila tangan dah sampai kat kita punya bahu, telinga, barulah kita menunduk untuk rukuk. Boleh? Kemudian Syekh sebut wa muddat takbir ila intihai ruku' thumma dha' rahataika ala rukbataika. Kemudian panjangkan takbir sehinggalah pengakhiran rukuk. Kemudian letakkan kamu punya rahah ni, tapak tangan ni, ala rukbataika, ke atas dua lutut kamu, sunat ni. Fa asabi'uka mansyuratun, sedangkan kamu punya tangan mansyurah. Mana beginilah, jangan genggam. Buka begini. Wansib rukbataika, kemudian tegakkan kita punya
betis. Yang kita bengkokkan betis, tegakkan. Jadi antara peha dengan betis tu tegak, menegak, jangan bengkokkan. Jadi tapak tangan sunat kita letak pada lutut dalam keadaan tapak tangan tu terbuka dan jari jemari tu terus menurun ke bawah menghadap ke kiblat. Jangan buat lagu ni. Pegang lutut, pegang lagu ni. Jadi jari tu menghadap ke arah bukan kiblat, tak. Biar menghadap ke kiblat. Ni sunat belaka ni. Lepas tu jangan genggam, jangan rapatkan. Buka sikit Famudda dhahraka wa unuqaka wa ra'saka mustawiyan kas-sahifatil wahidah wa jafi mirfaqaika an jambaik. Kemudian sembahyang ketika mana rukuk tu biarkan belakang kita tu seperti mana satu kertas. Negata molek. Jadi kepala jangan tunduk gini. Ketika rukuk kepala jangan tunduk. Tegak je. Boleh. Biar belakang kita tu seperti satu papan yang lurus. Kemudian pastikan mirfaqaika, kita punya tangan ni tak terpisah daripada apa? Kita punya bahu. Biar ada ruang ni. Kita punya apa ni panggil? Mirfaq. Jangan kita rapatkan ke lambung. Malah kita pisahkan. Biar ada ruang kosong kat sini. Itu bagi lelaki lah, wal mar'atu la taf'alu dhalika bal tadummu ba'daha ila ba'd. Tapi kalau perempuan rapatkanlah. Rapatkan. Sebahagian kata macam lelaki juga. Tapi yang masyhur di Malaysia ni dan dalam kitab-kitab fiqh sebut bezalah antara perempuan dan lelaki. Dalam perbahasan ni ada keluarga Al-Qumari karang kitab mengkritik pandangan ni. Itu nak baca-bacalah Tapi tidak ada masalah lah. Bab ni tak perlu nak buat gaduh lah. Buang masa. Wal mar'atu la taf'al dhalika bal tadummu ba'daha ila ba'd wa qul subhana rabbiyal azim thalathan. Lepas tu kita baca dalam bacaan ni sunat kita baca subhana rabbiyal azim 3 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim dalam ni sebut subhana rabbiyal azim. Biasa kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu boleh jadi campur gabung antara beberapa riwayat lah. Okey. Itu kalau sembahyang seorang. Itu kalau sembahyang berjemaah. Ataupun kita jadi imam. Itu kalau kita jadi imam. Kita jadi imam, kita baca 3 kali, jangan lebih. Jangan lebih. Ringankan sembahyang, jangan bebankan orang di belakang. Fa in kunta munfaridan, kalau kita sembahyang seorang, fa ziyadatu ila 27 hasanun. Maka kita baca lebih. 3, 6, 9, 11. Saya yang ganjil lah. Tambah 3, 3, 3. Sampailah 27. Kalau dalam kitab fiqh sebut sampai 11. Dalam Bidayatul Hidayah sebut sampai 27. Mana rukuk subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi 27. Tidak bila sujud kan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 27. Itu dianggap sebagai satu perkara yang baik. Menurut Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Kalau kita tasbih sekali saja boleh tak? Sudah memadai, dapat dah sunnah. Asal sunnah tu dapat dah, cuma hukumnya kekal makruh. Boleh? Thumma rfa' ra'saka. Kita berhenti dululah insya-Allah. Thumma rfa' ra'saka, kita hari ni sembahyang sampai ni je. Sampai apa? Sampai rukuk. Sampai rukuk. Tidak kita sambung nanti. Boleh insya-Allah. InsyaAllah sekali baca lagi kita habiskanlah perbahasan adabus salah ni. Jadi insyaAllah musim cuti ni kita penuhkan dengan bacaan kitab ni supaya kitab ni dapat dikhatamkan jugalah. InsyaAllah ta'ala. Jadi syukur sekadar tu. Tengoklah pagi esok ke petang-petang esok. Tak ada pun pagi dan petang kalau kita mampu kita baca. Supaya kita isikan hari minggu kita atau hari cuti kita dengan perkara-perkara yang bermanfaat insya-Allah taala. Cukup sekadar tu, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.